Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan Mahathir ini paling luar biasa yang tak pernah kita dengar sepanjang saya memerhatikan politik di Malaysia ini dan juga mengulas tentang politik di Malaysia. Inilah kali pertama Mahathir buat pengakuan yang paling mengejutkan ini. Ada orang kata dengan pengakuan Mahathir ini, mereka kata Mahathir mungkin dah mula nyanyuk. Mereka kata mungkin dah mula terlalu tua untuk mengikuti politik di Malaysia ini. Apa pendapat kamu? Ini komen atau ini pengakuan Mahathir. Beliau kata Mahathir dakwa hilang deposit di Langkawi sebab rasuah. Kita tahu dalam PRU 15 yang lalu, Mahathir telah pun kalah teruk di Parlimen Langkawi. Bahkan semua rekan-rekan Mahathir juga pun kalah teruk dalam pilihan raya tersebut sampai semuanya hilang deposit. Dengan pengakuan Mahathir ini menjadi satu persoalan besar. Adakah ini satu pengakuan Mahathir bahwa beliau sebenarnya masih relevan dalam dunia politik? Apa pendapat kamu? Adakah ini pengakuan Mahathir secara tidak langsung bahwa kalau bukan rasuah dia akan menang? Jadi kalau begitu, ini juga satu pengakuan Mahathir, ada wujudnya rasuah. Mungkin ada wujudnya rasuah dalam pilihan raya melibatkan Parlimen Langkawi. Dr. Mahathir mendedahkan kekalahannya di kerusi Parlimen Langkawi pada PRU lalu adalah disebabkan amalan rasuah. Jadi dengan ini, seperti di Kuala Terengganu, keputusan pilihan raya telah pun dibatalkan, maka dengan itu, Mahathir sepatutnya bukan buat sidang media, bukan membuat pendedahan dalam sidang media tentang amalan rasuah ini. Dia patut membuat laporan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dengan segera. Apa tujuan Mahathir buat sidang media seperti ini? Ianya tidak ada makna langsung nak buat sidang media dengan nak buat petition. Petition itu berbeza. Buat sidang media dengan petition itu luar perbezaannya tak sama langsung. Dan adakah dengan tindakan pendakwaan ataupun tindakan pendedahan Mahathir ini akan membuatkan ahli parlimen di Langkawi itu akan menyaman Mahathir? Nah, baru-baru ini Mahathir dan Perikatan Nasional telah pun bersahabat melalui meja bulat, melalui proklamasi Melayu. Sekarang ini Mahathir mula menyerang pula ahli parlimen Perikatan Nasional yang menang di Parlimen Langkawi. Jadi di mana persefahaman antara Mahathir dengan kawan-kawan beliau yang sudah satu meja dalam proklamasi Melayu tersebut? Adakah ini akan menyinggung perasaan Muhyiddin kerana yang didakwa Mahathir ini adalah ahli parlimen dari Perikatan Nasional? Dan apabila Mahathir mendakwa ini, saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana, di Langkawi, kata Mahathir yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Wah, ini satu pendedahan yang patut Mahathir buat laporan dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya tanya lagi, berapa duit dia dapat, kata Mahathir. Dia jawab 100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan 100? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Mahathir buat pendedahan ini memang luar biasa. Makna kata ada bukti dari mulut Mahathir sendiri bahwa 100 ringgit diberi kepada setiap pengundi di Langkawi. Dan Mahathir tanya, buat apa dengan 100 ringgit itu? Dia kata boleh belanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14.000 undi hanya kerana rasuah, kata Tun Mahathir lagi. Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir banyak membuat dakwaan yang macam tiada bukti. Kalau betullah ada orang yang beri rasuah 100 ringgit seorang kepada pengundi di Langkawi dan menyebabkan Mahathir kalah disebabkan rasuah, maka cepat-cepatlah Mahathir buat laporan. Buat laporan di SPRM, buat juga laporan di SPR Suruhanjaya Pilihan Raya. Jangan buat sekadar sidang media di dalam utusan online ini. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu ditemui selepas menyempurnakan majlis penutup program kepimpinan perusahaan kecil dan sederhana di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Mengulas lanjut, Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Yang ini saya setuju.
Saya setuju dengan kenyataan Tun Mahathir bahwa pengundi harus bertanggung jawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik uang. Kalau pada pendapat saya, politik uang dalam pilihan raya adalah perbuatan yang jijik dan memalukan. Kerana rakyat mengundi mereka bukan karena suka, tapi karena terpengaruh dengan uang. Rakyat pula sepatutnya lebih bertanggung jawab dan bijaksana macam yang didakwa oleh Mahathir. Kerana duit RM100 itu hanya boleh belanja 2 hari. Betul lah yang dikatakan oleh rakyat tersebut yang memberitahu kepada Mahathir. RM100 itu kadang-kadang tak sampai 2 hari pun. 1 hari boleh habis. Lepas 1 hari, habislah begitu saja. Jadi, Anda akan menerima pemimpin yang mungkin bukan terbaik selama 5 tahun. Habis RM100, kesannya selama 5 tahun. Anda akan merana selama 5 tahun, mungkin karena pemimpin itu tidak bertanggung jawab. Jadi jangan karena RM100 Anda tersilap pilih, tersilap undi. Dalam PR yang akan datang ini, rakan-rakan semua yang masih muda, yang belum pernah mengundi, yang muda-muda lagi, jangan karena RM100, jangan karena RM200, jangan karena pemberian uang macam yang Mahathir kata, Anda terbeli begitu saja. Murahnya undi Anda. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu juga mengulas, jangan buang undi sebab kamu dapat duit atau rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang PRN pada 12 Ogos nanti. Pada PRU 2022, Mahathir yang menerajui pejuang selepas disingkirkan oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, bukan sahaja tewas di Parlimen Langkawi, malah turut kehilangan wang depositnya. Dia sekadar meraih undi sebanyak 4.566 undi. Kerusi tersebut telah dimenangi oleh calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah dengan 25.463 undi. Jadi dengan ini beliau telah pun mengalahkan Mahathir Mohamad. Bahkan Mahathir sendiri kalah oleh 2 calon yang lain daripada Barisan Nasional mendapat 11.945 undi, dan Pakatan Harapan juga telah mengalahkan Mahathir Mohamad dengan 5.417 undi. Makna kata Mahathir ni, kalau kata dia kalah oleh rasuah, boleh jadi persoalan. Kerana Mahathir bukan dikalahkan oleh hanya 1 orang calon daripada Perikatan Nasional, tetapi Mahathir turut kalah daripada Barisan Nasional juga Pakatan Harapan. Tapi ialah, saya setuju dengan satu perkara yang Mahathir kata ini, yaitu kita sebagai pengundi haruslah bertanggung jawab dan jangan buang undi sebab dapat duit rasuah. Itu nasihat Mahathir kepada pengundi. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Mahathir mendapat 18.000 undi pada tahun 2018. 2013, Mahathir tidak bertanding di kawasan Langkawi, dimenangi oleh Parti UMNO dengan 21.407 undi. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan terkini daripada kita semua yang mengejutkan kita apabila Mahathir buat dakwaan. Dia kalah, hilang deposit di Langkawi sebab ada rasuah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini keputusan terkini daripada mahkamah berkaitan dengan akaun Bersatu yang telah pun disita oleh SPRM. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, pilihan raya yang mendatang ini memerlukan keuangan yang paling banyak. Tapi dengan adanya penyitaan uang Bersatu ini, menjadi tanda tanya kita. Adakah Perikatan Nasional atau Bersatu masih mempunyai dana uang untuk membiayai belanja pilihan raya? Kerana uang di dalam akaun Bersatu itu mempunyai nilai yang banyak. Bukan 2-3 ringgit, bukan 1-2 ribu, bukan 100 ribu, bukan 200 ribu. Tapi banyak uang diperlukan dalam pilihan raya. Uang itu bukan saja untuk membiayai perjalanan, tetapi perkara-perkara logistik seperti bendera dan sebagainya. Adakah dengan
keputusan menyita ini belum lagi dibuka atau dibebaskan akaun Bersatu itu akan menyebabkan Bersatu akan jadi miskin dalam pilihan raya kali ini. Dan ianya akan memberikan natijah kesan yang besar kepada Parti Bersatu. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 7 September untuk mendengar permohonan kebenaran semakan kehakiman yang difailkan Bersatu bagi mencabar penyitaan 2 akaun bank parti itu oleh SPRM. Lihat, ianya hanya akan didengar pada 7 September. Keputusan mahkamah adalah muktamad dan tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya pada 7 September baru didengar. Itu belum lagi ceritanya keputusan sama ada akaun tersebut sudah dibuka atau tidak. Adakah dengan ini Parti Bersatu akan buka Tin Melo, akan membuat derma Tin Melo seperti yang pernah diwar-warkan oleh Parti Rakan Bersatu. Mereka mengatakan bahwa duit dana pilihan raya mereka datang daripada Tin Milo. Saya pikir mungkin juga betul, tapi mungkin juga tak betul. Kerana Tin Milo bolehlah kumpul mungkin ratusan ribu, tapi untuk jutaan ringgit tak pastilah boleh atau tidak menampung perbelanjaan Bersatu dalam pilihan raya nanti. Mahkamah menetapkan tarikh pendengaran berkenaan semasa pengurusan kes pagi tadi. Peguam yang mewakili parti pembangkang itu, Chetan Jetwani, mengesahkan keputusan pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar mahkamah Lee Ka-ful. Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid akan mendengar permohonan berkenaan. Sekiranya diberikan kebenaran, mahkamah kemudiannya akan menetapkan tarikh berasingan untuk mendengar merit bagi permohonan semakan kehakiman tersebut. Rupa-rupanya prosesnya bukan adalah proses yang pendek. Rupa-rupanya prosesnya bukan proses yang macam petik jari telah selesai. Ianya mengambil masa yang sangat lama dan sangat panjang. Ahmad Kamal juga sebelum ini membenarkan parti pembangkang meneruskan cabaran undang-undang berasingan untuk membatalkan pembekuan akaun bank parti itu oleh SPRM. Bersatu mengambil tindakan undang-undang berhubung tindakan SPRM membekukan serta merampas akaun bank parti itu di Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil juga mengarahkan pihak-pihak berkaitan menyediakan afidavit berhubung semakan kehakiman itu sehingga 7 September. Pada 20 April lalu, SPRM merampas akaun Bersatu yang sebelum itu dibekukan. Agensi anti rasuah itu menjelaskan akaun tersebut disita pada 11 April selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Kenyataan itu dikeluarkan sebagai respon kepada laporan The Edge bertajuk Bersatu Ask MACC Why to Account Still Frozen After 90 Days. Bersatu minta penjelasan SPRM mengapa 2 akaun masih dibekukan selepas 90 hari. Sebelum ini, akaun-akaun terbabit dibekukan pada 12 dan 13 Januari 2023 mengikut Seksyen 44 AMLA TFPUAA 2001 bagi membantu siasatan terhadap wang yang disyaki daripada hasil haram. Susulan itu, SPRM telah melaksanakan tindakan sitaan tersebut pada 11 April 2023 berhubung siasatan dan pertuduhan terhadap Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Datu Haji Muhyiddin bin Mat Yassin di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan AMLAT FPUAA 2001, kata agensi itu. Bersatu berkata perintah rampasan itu meragukan dan telah diundurkan pada 11 April sedangkan pengumuman oleh SPRM dibuat pada 20 April. Justru agensi itu didakwa enggan melaksanakan perintah rampasan sehingga hari ini. Pada 20 Mac lalu, Muhyiddin mengaku tidak bersalah terhadap 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM 232.5 juta.
4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa di bawah Section 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, di mana Muhyiddin didakwa menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu ketika itu bagi mendapatkan rasuah sebanyak Rm232,5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat tersebut ialah Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd, dan Mamfur Sdn Bhd. Manakala individu terbabit adalah Azman Yusof. 2 pertuduhan pengubahan wang haram dinyatakan di bawah Section 4 dalam kurungan 1 kurungan B Amlat TF PUA 2001 yang dibaca bersama Section 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Individu berusia 76 tahun itu didakwa menerima Rm120 juta hasil daripada aktiviti haram daripada Bukhari Equity Sdn Bhd antara 25 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Tuduhan itu tidak mengatakan bahawa pembayaran dibuat kepada Muhyiddin. Justru ia merupakan sebab mengapa akaun bank pribadinya tidak pernah dibekukan. Pengubahan wang haram itu didakwa dilakukan dengan menerima wang yang dimasukkan ke akaun bersatu. Menurut portal web rasmi Bank Negara Malaysia, pengubahan wang haram ialah proses menukar wang tunai, dana atau harta yang diperoleh daripada aktiviti jenayah untuk dilihat sebagai sah. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan di awal daripada pendedahan ini, adakah Parti Bersatu akan jadi parti yang miskin pada pilihan raya kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin, habislah Perikatan Nasional, kata seorang netizen, merujuk kepada satu keputusan di Dewan Rakyat hari ini, di Parlimen hari ini. Maka dengan ini disahkan Perikatan Nasional confirm hilang satu kerusi. Satu orang ahli parlimen bolehlah dikata dengan tanda petik dipecat daripada Dewan Rakyat gara-gara perbuatan salah laku dalam pilihan raya baru-baru ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Dan tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Dewan Rakyat mengumumkan kekosongan kerusi Kuala Terengganu. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul hari ini mengumumkan kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya Parlimen P36 Kuala Terengganu. Saya telah menerima suatu surat bertarikh 13 Julai lalu daripada pengerusi SPR yang memaklumkan bahawa selaras dengan perkara 54 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan telah berlaku kekosongan luar jangka bagi bahagian pilihan raya Parlimen P036 Kuala Terengganu. Ini berikutan penyandang jawatan Ahmad Amzad Mohamed alias Hashim yang tidak mengemukakan sebarang rayuan yang berakhir pada 11 Julai lalu selaras dengan Section 36A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kepada pihak Mahkamah Persekutuan, katanya. Sehubungan itu, Johari berkata pihak SPR akan mengadakan satu pilihan raya bagi mengisi kekosongan tersebut dalam tempoh 60 dari tarikh kekosongan berkenaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ada beberapa penganalisis politik dan juga pengkritik politik mengatakan adakah PAS bersetuju bahawa dengan keputusan ini PAS mengiyakan bahawa wujud rasuah, wujud sogokan dalam pilihan raya melibatkan PAS. Kerana dengan tidak mengemukakan rayuan tersebut, maka mereka bersetuju bahawa sah ada kesalahan rasuah dalam pilihan raya membabitkan ahli parlimen ini. Dan ada juga netizen ataupun penganalisis politik mengatakan dengan tidak adanya rayuan mereka begini, mereka mengatakan sah bahawa bekas ahli parlimen yang telah kalah kerana dibatalkan kemenangan ini melakukan kesalahan sogokan alias rasuah ketika pilihan raya kepada para pengundi. Mereka bertanya, adakah ini adalah kesalahan yang patut diambil
dikira sebagai kesalahan biasa oleh SPRM dan SPRM turut perlu mengambil tindakan yang sama. Kata mereka kalau tidak nanti akan berulang lagi perbuatan merasuah pengundi sehingga perkara ini akan berlaku lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa ahli parlimen yang telah pun didapati bersalah ini dan tidak pula merayu, perlulah diharamkan penyertaan beliau seumur hidup di dalam pilihan raya dan tidak lagi dicalonkan semula dalam pilihan raya, kata mereka. Apa pendapat Anda semua tentang pendapat netizen tersebut? Adakah Anda juga sependapat dengan mereka? Kalau saya setuju. Saya setuju sesiapapun, tidak kiralah apakah parti politiknya dari kerajaan atau pembangkang, kalau didapati bersalah dan mengaku pula secara tidak langsung mengaku pula bahwa memang wujud rasuah dalam pilihan raya tersebut, sugukan dalam pilihan raya tersebut, perlulah ahli parlimen itu atau calon tersebut diharamkan seumur hidup untuk bertanding dalam mana-mana pilihan raya lagi. Ini sebagai hukuman yang paling terbaik untuk beliau. Lagi pula, perbuatan rasuah itu tidak kiralah apa niatnya, di bahagian manakah, apa caranya. Kalau ia rasuah, ia tetap rasuah. Tidak ada kata rasuah itu hendak niatnya nak buat ini, nak bantu itu, dan sebagainya. Kalau dia sudah diistiharkan salah, diambil tindakan dan dimuktamadkan oleh mahkamah bahwa itu ialah rasuah dan sugukan, maka ia tetap salah. Jadi, saya setuju kalau ahli parlimen yang telah didapati bersalah itu diharamkan penyertaan dalam pilihan raya seumur hidup. Biar orang lain yang bersih yang ambil peluang menjadi calon dalam pilihan raya. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad mewakili PAS. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Firuz selepas pihak pempetition, yaitu calon Barisan Nasional Muhammad Zubir Embong, berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen PRU15. Hakim berkata, walaupun pempetition tidak dikemukakan sebagai saksi, bukti-bukti lain mencukupi untuk mengisytiharkan kerusi bagi Parlimen Kelah Terengganu terbatal dan tidak sah mengikut Seksyen 36 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan pemfailan permohonan rasmi penggantungannya sebagai ahli parlimen Kuala Terengganu. Namun, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, mereka memutuskan untuk tidak merayu atas keputusan mahkamah itu atas pertimbangan memikirkan nasib rakyat. Saya sampai sekarang tidak dapat connect di mana perkara yang dapat pertimbangan memikirkan rakyat dengan tidak merayu tersebut. Kalau difikir-fikirkan, kalau memikirkan nasib rakyat, maka haruslah ada tindakan rayuan. Dengan tidak ada tindakan rayuan ini, secara tidak langsungnya menunjukkan bahwa seakan-akan mereka setuju bahwa ada rasuah. Memang ada rasuah. Katanya jika rayuan dikemukakan, masa yang lama sehingga 6 bulan diperlukan untuk diselesaikan pula di peringkat Mahkamah Persekutuan. Sepanjang tempoh itu, katanya, rakyat di Kuala Terengganu mungkin terabai apabila tiada ahli parlimen yang mewakili mereka. Ini kata Hamzah Zainuddin atau Taqiyuddin Hassan, maafkan saya, oleh Taqiyuddin Hassan. Tambah Taqiyuddin, PAS juga berpendapat berdasarkan keputusan mahkamah pada 27 Jun lalu, tidak ada halangan untuk calon yang sama untuk bertanding sekali lagi di kawasan itu. Katanya, hakim hanya membatalkan kemenangan PAS namun tidak melibatkan calon terbabit. Justru katanya, PAS tidak ada masalah untuk menghadapi pilihan raya kecil Kuala Terengganu dan berkemungkinan besar Ahmad Amzad akan kekal sebagai calon di situ. Taqiyuddin juga yakin mereka tidak bermasalah untuk mengekalkan kerusi tersebut berdasarkan kepada jumlah undi yang tidak banyak diterima Ahmad Amzad pada 19 November tahun lalu.
Untuk rekod dalam PRU lalu, Ahmad Amzad mengalahkan 3 calon lain dengan meninggalkan pencabar terdekatnya Muhammad Zubir Ombong dengan perbezaan 40.907 undi. Muhammad Zubir memperoleh 22.109 undi, manakala Ahmad Amzad pula 63.016 undi. Jadi inilah yang diyakini oleh Taqiyuddin, bahwa Ahmad Amzad akan menang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.